Hai dan salam sejahtera murid-murid. Kita kembali ke sesi PTPR pada hari ini, hari Rabu. Jadi kita telah pun berbincang tentang nisbah. Jadi pada hari ini, dalam video ini, cikgu akan masuk ke subtopik yang baru. Tapi sebelum itu, cikgu nak cikgu nak bertanya soalan. Apakah yang anda faham tentang gambar di depan ini? 90 km per jam. Apa yang anda faham? Apakah yang anda faham? Selepas itu, pernahkah anda melihat kelajuan internet? Mereka menggunakan megabyte per saat, Mbps, megabyte per second. Apakah maksudnya? Dan juga soalan yang kelas yang lepas, cikgu bertanya, bagaimanakah sesebuah bakery itu boleh membuat banyak-banyak kek? Contohnya, mereka boleh buat satu kek, tetapi bagaimanakah pengiraan bahan-bahan untuk membuat 100 kek? Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi, pada akhir pembelajaran, pada akhir video ini, murid akan dapat menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. Menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Dan menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Mungkin kamu tidak faham dengan ayat ini. Jadi cikgu akan, tanpa buang masa, cikgu akan mulakan perbincangan kita. Jadi cikgu mulakan dengan kadar. Apakah itu kadar? Dalam bahasa Inggeris dia rate. Kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza, unit. Dua kuantiti yang berbeza, unit, berhubung antara satu sama lain. Kuantiti yang berbeza unit ini berhubung antara satu sama lain. Contohnya, dalam nisbah 285 km per 3 jam, kita membandingkan jarak yang dilalui dalam km dengan masa yang diambil dalam jam. Ini yang cikgu tunjukkan tadi, 90 km sampai per jam. Ini maksudnya dalam 1 jam kenderaan itu bergerak dalam 90 km. Itu adalah satu kelajuan. Nisbah 285 km per 3 jam dikenali sebagai kadar. Kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit berhubung antara satu sama lain. Lihat, unit di atas adalah kilometer dan penyebutnya adalah jam. Berlainan unit tetapi berkaitan antara satu sama lain. Contoh yang lain adalah contohnya air mengalir dalam kadar 11 liter per saat. Contohnya, ini adalah kadar juga, menggunakan liter dan menggunakan unit masa iaitu saat. Itu adalah contoh. Ini adalah luar dari buku teks. Kamu selalu lihat di iklan-iklan, mereka menayangkan iklan kelajuan internet 100 megabyte per second, 100 Mbps, 200 Mbps, Unify, Streamix. Apakah maksudnya? Maksudnya kelajuan internet adalah 97 megabyte. Megabyte adalah unit informasi digital per saat. Per satu saat. So, semakin tinggi nilainya, semakin lajulah internet kamu. Ini adalah di luar buku teks kamu. Di PT3 kamu mungkin tidak ada soalan mengenai megabyte per second kelajuan internet. Ini informasi ekstra, tambahan untuk kamu, supaya kamu faham apa yang kamu lihat di luar sana. Kita lihat contoh. Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi berikut.
Fatin membeli 2 kilogram mangga dengan harga RM10. Jadi apakah kadarnya? Kadarnya adalah, okey, dengan RM10, Fatin boleh membeli 2 kilogram mangga. Jadi kadarnya adalah RM10 per 2 kilogram mangga. Okey, jadi dua kuantiti yang berbeza. Ini adalah dalam bentuk ringgit matawang dan ini adalah dalam bentuk berat iaitu kilogram. Okey. Nyatakan kadar dan kuantiti bagi ukuran yang terlibat dalam situasi berikut. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 kilometer. Jadi untuk 1 liter kereta boleh perjalanan boleh sejauh 12 kilometer. Jadi kadarnya adalah 12 kilometer per 1 liter. Okey, liter. Ini adalah kadarnya. Okey, lihat unit ini adalah kilometer panjang dan di bawah adalah unit isi padu iaitu liter. Okey, dua unit yang berbeza tetapi berkaitan antara satu sama lain. Okey. Mari kita menukar unit ukuran kadar. Bagaimana kita menukar unit ukuran kadar? Okay, kita lihat contoh. Semua perlu contoh supaya kamu boleh faham. Kalau cikgu sebut-sebut saja, mungkin kamu tidak faham. Okey, contohnya 2 buah gerai menjual tomato cherry yang dihasilkan dari tanah tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato cherry dengan harga yang lebih rendah? Untuk membuat pembandingan kadar harga, penukaran unit perlu dilakukan dahulu. Okey, kita lihat gerai A. Dia menjual 15 gerai A. Dia menjual 15 kilogram per RM15. Dia jual 1 kilogram RM15 per kg. Okey. Gerai B pula RM8 per 500 gram. Okey, lihat. Unit matawang sama, ringgit, RM15, RM8, tetapi penyebut berat yang digunakan adalah berbeza. Lihat penyebut pecahan ini. Okey. Satu menggunakan unit kilogram, satu menggunakan unit gram. Jadi kita perlu tukar. Okey, cikgu akan tukar unit untuk gerai B. Cikgu akan gunakan unit ringgit per kg. Okey, jadi cikgu akan tukar gerai B. Okey, RM8 per 500 gram. Jadi 1 kg ada 1000 gram. Jadi cikgu akan darab dengan 2 supaya 500 tambah 500 darab 2 akan menjadi 1000. Okey, 500 darab 2 akan menjadi 1000. Sekiranya bawah darab 2, atas pun darab 2. Okey, bawah makan coklat, atas pun makan coklat. Okey, jadi kita akan ada RM16 per 1000. Okey, 1000 gram. Okey, ini juga boleh dinyatakan sebagai 16, cikgu terlupa RM. RM16 per kilogram. Okey? Boleh? Jadi lepas itu kita dah dapatkan unit ini. Jadi kadar harga tomato cherry boleh disebut sebagai RM16 per kg. Okey, mari kita bandingkan RM16 per kg dengan gerai A. Okey, unit sudah sama, ringgit dan menggunakan berat kg. Mana satu lebih mahal, mana satu lebih rendah? Okey, gerai A adalah lagi rendah, harga lebih rendah.
manakala gerai B harga lebih kurang. Jadi gerai A adalah harga lebih rendah. Okey, berbanding dengan harga gerai B. Harga cherry di gerai B. Okey, kita akan ke soalan seterusnya. Rajan menunggang basikal dengan laju 5 meter per saat. Okey, ini adalah kelajuan. Tukarkan meter per saat kepada kilometer per jam. Okey, meter per saat kita akan tukar. Ini tukar pada kilometer. Ini akan ditukar pada jam. Okey, ingat 1 jam ada 60 minit. 60 minit ada berapa saat? Okey, 1 minit ada 60 saat. Jadi kalau ada 60 minit, mestilah 60 darab 60. Okey. Untuk kilometer, 1 kilometer ada 1000 meter. Okey, ingat, anda perlu mahir dengan pertukaran unit. Okey, unit dan pertukaran unit. Okey, jadi kita mulakan menjawab soalan ini. Okey, 5 meter per saat adalah 5 meter per 1 saat. Okey, ini adalah dari segi pecahan. Okey, jadi ini juga sama dengan 5 bahagi dengan 1 kan? 5 meter bagi dengan 1 saat. Jadi kita tukarkan meter kepada kilometer. Bagaimana kita tukarkan? Okey, 1 kilometer ada 1000 meter. Jadi kita bahagi dengan 1000 meter. Sebab kita nak tukarkan kepada kilometer, kita bahagi dengan 1. Okey, ini adalah jam. Okey, kita nak tukarkan saat ini kepada jam. 1 jam ada 60 minit. 60 minit ada 60 saat. Jadi 60 darab 60. 60 minit darab 60 saat. Okey. Boleh. Okey, jadi kamu kira, kamu akan dapat 18 jam. Salah, 18 kilometer per jam. Okey. Jadi inilah kadar kelajuan basikal dalam kilometer per jam. Okey, faham? Boleh ikut? Okey. Cikgu suruh kamu selesaikan ini dan kamu akan dapat ini. Okey, kita telah pun berbincang tentang kadar. Sekarang cikgu balik ke subtopik seterusnya, iaitu kadaran. Okey, kadaran ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Kadaran boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Okey, sebagai contoh, cikgu showkan gambar kek ini. Okey, tadi cikgu tak bertanya bagaimanakah sesebuah bakery itu tahu apakah jumlah bahan yang digunakan untuk membuat 100 kek atau 200 kek. Okey, kalau mereka boleh buat 1 kek, mestilah mereka boleh buat 200 atau 300 kek. Okey. Jadi, contohnya, cikgu bagi contoh. Bakery itu menggunakan 50 gram tepung untuk membuat 1 kek. Okey, bagaimana pula 1 kek. 1 kek 50 gram tepung contohnya. 50 kah? 500 lah. Gram tepung. Okey. 500 gram tepung. Kalau bakery itu nak buat berapa? 10 kek. Okey, maka tepung yang perlu digunakan
adalah darab dengan 10, jadi 5000 gram. Okey, ini adalah satu kadaran. Okey, ini juga boleh diungkapkan dalam pecahan. Contohnya 500 gram adalah satu kek memerlukan 500 gram. Jadi kalau mereka nak membuat 10 kek, darab 10, 5,000 gram per 10. Okey, jadi 10 kek memerlukan 5,000 gram. Okey, 5 kg. Okey, inilah kadaran. Okey, ini contoh. Tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. Jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram, maka 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Jadi bagaimana kita tulisnya? 10 biji kacang, jisimnya 17 gram. Okey, 10 biji kacang. Okey, bagaimana pula 30 biji kacang? 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Okey, begini. Ini adalah kadaran. Okey, betul tak ni? Kita cuba darab 3. Ini darab 3. So, kita nak dapat 30 biji kan? Okey, 17 darab 3 berapa? Okey, 51. Okey, sama. Jadi, ini adalah kadaran. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Jelajah lumba basikal letua dan Langkawi bermula di Kedah dan berakhir di Melaka, meliputi jarak sejauh 1,180 km. Jadi, jarak sebenar 1,180 km. Okey, jarak dalam peta. Jarak ini adalah 23.6 cm pada sebuah peta. 23.6 cm dalam peta. Okey, dalam peta. Okey, ini bandingkan jarak dalam peta dan jarak sebenar. Okey, mari kita lihat peta ini. Keadaannya adalah 1 cm mewakili 50 km. Okey, untuk satu peta ini, untuk okey, bagaimana orang peta kecilkan dari jarak sebenar. Jadi mereka menggunakan skala. Jadi 1 cm mewakili 50 km. Ini adalah dalam peta, ini adalah jarak sebenar. Okey, jadi bagaimana kita tulis kadaran ini? Okey, 50 km diwakilkan oleh 1 cm sama dengan, okey, ini adalah jarak sebenar tadi, 1,180 km per 23.6 cm. Okey, inilah kadaran. Okey, bagaimanakah anda menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran? Okey, contohnya, kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt jam. Okey, 2 kilowatt jam sama dengan 43.6 sen. Okey, berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam? Berapa harga dalam sen? Okey, berapa sen? Jadi kita perlu cari berapakah jadi kita perlu cari untuk 1 kilowatt jam ada berapa, apakah harga untuk 1 kilowatt jam. Jadi untuk 1 kilowatt jam kita dapat padam. Okey, 43.6 sen bagi dengan 2 kilowatt jam, kita akan dapat berapa? 21.8 sen. Okey, ini untuk 1 kilowatt jam.
Okay, cikgu guna ruang sebelah sini. Jadi kos untuk 30 kilowatt jam. Okay, 1 kilowatt jam kita dapat 21.8 sen. Jadi kos untuk 30 kilowatt jam 30 kilowatt jam darab dengan 21.8 sen. Jadi kita akan dapat darab 21.8 kita dapat 654 sen. Okay, inilah cara. Ini adalah kaedah unitary. Maksudnya kamu step by step, okay? Satu langkah kepada satu langkah. Kan macam satu cerita dari A kepada B kepada C, dapatlah jawapan. Okay? Okey, kita cuba menggunakan kaedah kadaran. Soalan yang sama, kita cuba gunakan kaedah kadaran. Contohnya, okey. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam? Okey, 30 kilowatt jam. Contohnya kita perlu bayar 8. Kita perlu bayar X sen. Okey, ini cikgu menggunakan algebra. Contohnya, kita tidak tahu, kita letak X. Okay, nanti kita cari apakah nilai X. Tetapi kita tahu bahawa kadar tenaga elektrik untuk 2 kilowatt jam adalah 43.6 sen. Jadi, kita letak sini 43.6 sen darab dengan 2 kilowatt jam. Jadi, kita letak sini. Okey. Kita buat dari segi kadaran. Ini adalah kadaran. Okey, kita nak cari untuk 30 kilowatt jam. Jadi ini adalah X. Okey. Jadi kita nak tahu apakah nilai X, kita boleh lihat 2 darab dengan apa akan menjadi 30. Jadi 30 dibahagi dengan 2 dapat 15. Okay, kita darab dengan 15. Ini pun kita darab dengan 15. Okay, kita akan dapat X adalah 43.6 sen darab dengan 15. Kita akan dapat $6.54 sen. Okay. Ini adalah kaedah kadaran. Okay, samakan dengan yang tadi tu. 6.54 sen. Okey. Soalan yang sama, tapi kita cuba menggunakan kaedah pendaraban silang. Okey. Jadi, kita ungkapkan 30 kilowatt jam X sen. Inilah yang kita akan cari nanti. Okay, kita akan cari nilai X. Jadi, kita tahu kadar dia untuk 2 jam ada kita perlu bayar 43.6 sen. Jadi 43.6 sen 2. Okey, samaan dengan kita nak 30 kilowatt jam. Ini X. Jadi pendaraban silang. Ini darab dengan ini darab dengan ini. 2X sama dengan 30 darab dengan 43.6. X adalah 30 darab 43.6 bagi 2. Jadi jawapannya adalah 6.54 sen. Okey, jadi anda boleh menggunakan kaedah pendaraban silang, kaedah kadaran dan kaedah unitary untuk mencari nilai yang tidak diketahui oleh suatu kadaran. Okey, itu saja untuk video hari ini. Sangat senang kan cikgu buat satu persatu. Jadi kamu telah menentukan hubungan antara nisbah dan kadar, menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran,
dan menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu keadaan. Jadi selepas ini harap anda semua boleh membuat kek dengan hati yang senang menggunakan matematik. Kamu boleh buat 100 kek, 200 kek untuk tetamu-tetamu kamu. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih murid-murid.